الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير أما بعد InsyaAllah kita sambut tadabbur surah An-Nahl. Ayat 104. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 101. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 101. Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftarin bal aktsaruhum la ya'lamun. Maksudnya, dan apabila kami telah menukarkan mana-mana ayat di tempat ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang Dia turunkan, mereka berkata sesungguhnya hanyalah engkau adalah pendusta. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Pengajarannya pertama, apa saja yang Allah menukarkan ayat-ayatnya dengan ayat yang lain atau hukum yang lain, ia adalah berdasarkan hikmah dan keperluan manusia yang Allah lebih mengetahuinya. Yang kedua, kehebatan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah boleh melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki, termasuklah menukar ayat ataupun hukum yang telah diturunkan dengan ayat dan hukum yang lain. Yang ketiga, apa yang Allah tukarkan daripada ayat dan hukum kepada ayat dan hukum yang lain
semakin mengesahkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Kerana orang yang berbohong tidak akan menukar kata-katanya yang akan menyebabkan ia dituduh berbohong. Ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Maksudnya, katakanlah telah diturunkannya akan Al-Quran oleh Ruhul Qudus, iaitu Jibril, daripada Tuhan engkau dengan benar, dengan tujuan untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang yang berserah diri. Pengajarannya, pertama, Al-Quran bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ia adalah diturunkan oleh Jibril yang suci daripada Tuhan, daripada Allah dengan sebenarnya. Yang kedua, antara tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan memberi ketenangan dalam jiwa mereka dalam menghadapi ujian kehidupan. Dan fitnah dunia. Yang ketiga, berita gembira yang sebenar bagi orang yang beriman ialah berita tentang balasan syurga yang kekal abadi. Dan ini khas untuk mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Ayat seterusnya, ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami mengetahui
Boleh off telefon. Dan pasti sesungguhnya kami mengetahui sesungguhnya mereka berkata sesungguhnya hanyalah yang mengajarnya iaitu Nabi Muhammad ialah seorang manusia yang lidahnya bahasanya adalah bahasa Ajamiyun, bukan Arab. Sedangkan ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Pengajaran yang pertama, antara tuduhan orang-orang musyrikin terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad ialah Al-Quran itu diajar oleh manusia biasa daripada Nasrani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab yang fasih. Yang kedua, bukti yang jelas tentang benarnya Al-Quran ialah orang-orang musyrikin Mekah yang mahir dalam bahasa Arab tidak mampu untuk membawa seumpama Al-Quran. Walaupun Al-Quran di dalam bahasa mereka. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni 104 kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin khususnya menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dituduh Nabi Muhammad adalah mereka-reka Al-Quran. Nabi Muhammad diajar Al-Quran oleh budak Nasrani dan juga Al-Quran adalah cerita dongeng. Maka ayat hari ini Allah nak memberi amaran keras kepada mereka yang mereka-reka tuduhan terhadap Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna sesungguhnya ini sesungguhnya allazina orang-orang yang la yu'minuna mereka tidak beriman bi ayatillah
Apa dia ayat-ayat Allah? Selain pada Quran, ciptaan, ayat kauniyah. Apa saja yang membuktikan Allah itu esa, Allah itu wujud dan menunjukkan kekuasaan Allah, maka itu adalah ayat Allah. Sama ada ciptaan Allah ataupun ayat-ayat Al-Quran. Jadi Allah kata mereka yang tak beriman dengan ayat Allah, termasuklah orang musyrik Mekah, sampai tahap mereka menuduh Al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad, maka Allah berkata mereka ini la yahdihimullah. Allah tidak akan memberi hidayat kepada mereka. Jadi kesan mereka tak beriman dengan ayat Allah ialah Allah tidak akan bagi hidayat pada mereka di dunia. Dan kesan mereka tidak dapat hidayat di dunia, di akhirat bagi mereka, dan lahum bagi mereka azabun alim, azab yang okey. Jadi dalam ayat ini Allah nak bagi tahu ataupun Allah nak memberi amaran kepada mereka yang tak beriman. Apa amarannya? Termasuklah yang sebelum ni mereka menuduh Al-Quran itu direka oleh Nabi Muhammad. Al-Quran itu diajar oleh orang Nasrani kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah cerita dongeng. Maka ayat ni Allah nak bagi amaran keras pada mereka. Apa amarannya? Azab yang walahum azabun alim, azab yang pedih. Apa punca manusia diazab oleh Allah? Mereka tidak dapat hidayat. La yahdihimullah. Jadi satu sahaja yang boleh selamatkan manusia daripada azab yang pedih, iaitu hidayat. Inilah musibah yang paling besar. Musibah yang paling musibah ialah manusia tidak dapat hidayat. Adapun manusia tak dapat makan, manusia miskin, manusia sakit, itu bukan musibah. Tapi sekarang cara manusia berfikir terbalik. Tak dapat hidayat itu bukan musibah. Yang musibah ialah miskin, lapar, sakit. Sebab itulah kita contohlah. Kita antara diberi sihat tapi tak dapat belajar agama, dengan sakit terlentar di hospital tapi ada peluang nak belajar agama. Yang mana kita pilih? Betul. Kalau diberi pilihan, kita bukan minta. Tapi biasanya kita akan pilih apa? Sihat. Sebab apa? Sebab kita diajar kesihatan adalah satu nikmat yang besar. Semua orang jaga kesihatan, betul. Cari duit nak jaga kesihatan. Makan nak jaga kesihatan. Tapi mereka lupa yang paling besar menjaga apa dia? Dia duit menjaga apa dia? Fizikal. Makanan jaga apa? Fizikal. Tapi hidayah menjaga apa? Daripada fizikal dibakar. Yang tu yang tak nampak, jarang nampak. Yang dia tahu kalau makan, mati. Kalau miskin, susah nak hidup. Tapi ramai tak faham bahawa kalau tak dapat hidayah, bukan mati. Bukan susah hidup. Tapi Allah kata apa? Lahum azabu jahannam. Bagi mereka azab jahannam. Azabun alim. Bahkan Allah kata apa dalam surah ni? Dalam neraka mereka fiha la yamutu fiha wala yahya. Apa maksud dia? Ni kenapa ni? Kenapa tiba-tiba muncul? Ha? Mana? Ni. Oh. Oh.
Mesti baik ada undur. Okey, Allah kata apa? Manusia bila tak beriman dia akan masuk neraka. Tapi bukan setakat masuk. La yamutu fiha, mereka tidak mati. Dan wala yahya, dan tidak juga hidup. Apa maksud? Tak hidup dan tak mati. Biasa salah satu, kalau tak hidup dia matilah. Kalau tak mati dia hidup. Tapi Allah kata dalam neraka mati pun tak, hidup pun tak. Apa maksud dia? Sebab hidup ni, hidup ialah dapat rasa nikmat, dapat makan, apa-apa saja dapat seronok, itu kehidupan. Tapi kalau 24 jam kena bakar, adakah itu kehidupan? Tak. Jadi yang mana manusia paling elakkan? Daripada lapar, takut mati, ataupun daripada azab Allah yang kena bakar dan tak mati-mati? Yang mana manusia elakkan? Lapar. Sebab itulah para sahabat Nabi sanggup meninggalkan semua hartanya di Mekah, sanggup tinggalkan tanah halaman demi untuk apa? Dapat hidayat. Demi untuk selamat daripada azab pedih. Tapi tak ramai yang sanggup tinggalkan dunia sebab takut lapar, takut susah hidup, walaupun kemungkinan mereka akan diazab. Jadi ini Allah nak bagi tu, inilah amarannya. Siapa tak dapat hidayah, sana dia akan diazab, dan azabnya adalah alimun, pedih. Khalidina fiha. Okey, timbul soalan. Allah tak bagi hidayah pada siapa ni? Yang tak beriman dengan ayat Allah. Adakah Allah tak akan bagi hidayah sampai bila-bila? Oh, ada masa Allah akan bagi. Bila Allah akan bagi? Dan kepada siapa Allah akan bagi? Ya? Tapi kalau ikut ayat ni, Allah, siapa yang tak beriman dengan ayat Allah, Allah tak bagi hidayah. Tak bagi. Takkan kita nak kata Allah bagi? Oh, faham ayat? Jadi siapa yang tak beriman dengan ayat Allah, adakah Allah tak akan bagi selama-lama, ataupun ada ketika Allah bagi? Tak akan bagi, tapi tak ada pun khalidina fiha. Itu tambahan. Okey, kalau kita tengok ayat Quran keseluruhannya, jawapannya ialah Allah bukan tak bagi hidayah pada semua manusia dan bila-bila masa. Sebab itu cuba buka surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Surah Baqarah ayat 6 dan 7. Okey, cuba terjemah. Inna, sesungguhnya allazi, orang-orang yang kafaru, orang-orang yang mereka kufur, sawaun, sama saja. Sawaun sama dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggeris pada sama saja alaihim, ke atas mereka, itu orang kafir. Apa yang sama? A'anzartahum, sama ada engkau bagi peringatan pada mereka ataupun. Ayat ini menunjukkan kata ahli tafsir, orang kafir ini terbagi pada dua. Kumpulan pertama, Allah tak akan bagi hidayah sampai dia mati. Sama ada engkau bagi peringatan ke, tak bagi ke, bagi mereka sama. Akhirnya la yu'minu, mereka tak akan beriman. Tapi ada kumpulan orang kafir yang bila diberi peringatan, dia beriman. Contoh, dengan contoh akan jelas. Antara Abu Sufyan dengan Abu Jahal, kan? Dua-dua tu asalnya dua-duanya kafir. Tapi siapa yang beriman antara dua tu? Abu Sufyan. Dua-duanya memerangi Islam, kan? Tapi kenapa Abu Sufyan akhirnya dapat hidayat?
Setelah berapa lama ni? Dia memerangi Islam setelah berapa lama baru Allah bagi hidayat? Masa di Mekah 13 tahun. Dia masuk Islam tahun berapa? Tahun? Tahun keempat. Ada pendapat mengatakan masa Nabi buka kota Mekah. Katalah tahun 8 kan. Jadi 13 campur 8 lah. 21. Setelah 21 tahun barulah dia beriman. Tapi Abu Jahal sampai kesudah, sampai mati. Jadi ada ulama mengatakan beza Abu Jahal dengan Abu Sufyan ialah Abu Sufyan dia menentang Nabi kerana pertahankan bangsa dia. Adapun Abu Jahal menentang Nabi, menentang Islam sebab benci pada Islam. Bahkan dia banyak menuduh Nabi tukang sihir, orang gila. Dia attack Nabi dan attack peribadi Nabi. Dan dia sangat-sangat membenci Islam. Maka sebab itulah Allah tak buka pintu hidayah dia sampai bila-bila. Tapi Abu Sufyan beza dia menentang Nabi bukan sebab benci pada Islam, tapi sebab nak pertahankan bangsa. Jadi kalau siapa yang sangat benci pada Islam sampai buat satu benda yang tak ada pun dalam Islam, orang ni biasanya Allah tak akan bagi hidayah sampai bila-bila. Beza antara tukang sihir Fir'aun dengan Fir'aun. Dua-dua mereka tu semuanya kafir kan. Tapi akhirnya tukang sihir beriman. Dan Fir'aun tak beriman sampai kesudah. Apa beza antara tukang sihir dengan Fir'aun? Kenapa tukang sihir beriman? Padahal dia makan gaji dengan siapa? Fir'aun. Bos dia terus kufur, tapi orang bawah dia beriman. Apa sebab? Apa dia? Tukang sihir ada ilmu. Fir'aun? Tapi siapa yang mengaku Tuhan? Biasa yang mengaku Tuhan ni lebih ada ilmu lah. Beza dia ialah Fir'aun ada kuasa. Bila ada kuasa, apa perasaan dia? Susah nak tunduk. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia ni akan yatgha, melampau. Bila tu? Ar-ra'ahu istaghna. Dia lihat diri dia serba cukup, ada kuasa, ada macam-macam. Tapi tukang sihir Fir'aun mudah beriman sebab apa? Sebab dia tak ada kuasa. Dan pangkat dia pun hanya diberi oleh, bila dia tak ada kuasa, dia tidak ada sikap sombong dan ego. Jadi penghalang besar manusia beriman ialah sombong. Jadi mana lebih baik? Jadi orang bawah ke orang atas? Tapi kalau jadi orang atas, boleh guna kuasa, boleh sebar ke Islam kan? Tengok keadaan lah. Okey. Kemudian Allah kata apa ni? Orang yang jenis kafir ni yang tak akan beriman sampai sudah. Allah kata khatamallahu ala qulubihim. Allah telah khatam, chop hati-hati mereka, dan wa ala sam'ihim, dan telinga mereka, wa ala absarihim, dan pandangan mata mereka ada risyawah, penutup, dan bagi mereka azab yang pedih. Tengok punca manusia dapat azabun azim. Apa dia? Punca. Tak dapat. Kalau ayat tadi punca dapat azabun alim sebab tak dapat hidayat. Kalau ayat ni apa puncanya? Saluran untuk dapat hidayat dah tertutup. Saluran apa dah? Kita nak dapat hidayat ada 3 je saluran. 1, telinga. Yang kedua, mata. Yang ketiga, hati. Bila 3 saluran tertutup, juga dia tak akan dapat hidayah Allah. Okey. Yang Allah tak bagi hidayah, kita balik pada ayat tadi. Allah tak bagi hidayah ni.
Allah tak bagi hidayat. Hidayat ni ada berapa jenis? Dua. Satu, hidayat ilmu. Yang kedua, hidayat amal. Ataupun pertama, hidayat dilalah, petunjuk, dalil. Yang kedua, hidayat taufik. Jadi ayat ni Allah tidak akan bagi hidayat pada mereka. Hidayat apa yang Allah tak bagi? Hidayat amal. Hidayat ilmu Allah bagi tak? Allah bagi pada sebahagian orang ke bagi semua? Termasuk orang kafir. Ada dalil? Apa dalilnya? Cuba buka surah Fussilat. Ayat 15 lah. Ayat 17. Okey, wa amma dan adapun Samud, kaum Samud, fahadainahum, lalu kami bagi hidayat pada mereka. Kaum Samud ni kafir ke beriman? Kafir. Tapi Allah kata apa? Kami bagi hidayat pada mereka. Tapi lepas Allah bagi hidayat, fastahabbul ama. Mereka lebih suka apa? Istahabbu ni daripada hub, cinta. Suka pada apa? Ama ni buta. Kalau orang buta, al-a'ma. Mereka lebih cinta kepada buta. Apa maksud buta di sini? Kesesatan. Jadi mereka lebih suka pada kesesatan dibanding dengan alal huda. Apa? Jadi yang Allah bagi hidayat ni, hidayat apa? Hidayat ilmu. Ayat ni membuktikan bahawa semua manusia Allah bagi hidayat ilmu. Adapun hidayat taufik bergantung pada apa? Bergantung pada kehendak dan usaha manusia. Cuba buka surah Al-Ankabut. Ayat terakhir. Saya tak bagi. Tapi ada dalam Quran. Surah Al-Ankabut ayat terakhir. Ayat berapa? 69. Okey. Apa punca manusia tak dapat hidayah? Salah siapa? Allah kata, wallazina jahadu, dan orang-orang yang apa makna jahadu? Berjuang, bersungguh-sungguh. Fina, pada kami ataupun pada jalan kami. Maka orang-orang macam ni, iaitu berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari redha kami, untuk mencari hidayat kami, maka Allah janji, lanahdiyannahum. Okey, dalam perkataan lanahdiyannahum berapa huruf taukid? Berapa? Dua. Pertama lam. Yang kedua satu lam. Yang kedua nun. Dia panggil nun apa ni? Nun taukid. Okey, jadi maksudnya apa? Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh mencari redha kami, mencari hidayat kami, Allah tegaskan, pasti sesungguhnya kami akan bagi hidayat pada mereka. Ataupun kami akan tunjuk pada mereka subul. Subul apa makna? Jamak. Kalau satu, sabil. Jalan-jalan kami. Jalan kami itu satu ke banyak? Banyak. Hidayat satu ke banyak? Oh, dua.
Tak, jalan Allah ni satu ke dua ke banyak? Yang kita minta dalam Fatihah, ihdina, berapa sirat? Satu. Tapi di sini pasti kami akan tunjuk pada mereka jalan-jalan, bukan sabil. Apa maksud dia? Ada banyak cara untuk sampai. Jalan-jalan untuk dapat hidayah yang satu tu. Mana Allah nak beritahu, kamu tak ada alasan. Kadang-kadang orang tu dapat hidayah di mana? Dalam kelas. Kadang-kadang bersembah dengan kawan. Kadang-kadang dia tengok langit. Kadang-kadang bila Allah bagi musibah pada dia, dia tersedar, dia dapat hidayah. Jadi jalan nak dapat hidayah ini terlalu banyak, subul. Kemudian Allah kata, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang muhsinin. Jadi ayat ni kata ulama membuktikan bahawa semua yang tak dapat hidayah puncanya apa? Dia tak cari. Tidak ada jahadu. Kan? Manusia sentiasa tak dapat rezeki. Apa sebab? Sebab mereka jahadu. Betul? Siapa yang dapat rezeki tak usaha. Duduk kat rumah dapat. Macam Maryam. Siapa dia? Ada benda yang dia tak minta, tapi dia usaha dan dapat. Ada benda dia minta berkali-kali setiap hari, tapi dia tak dapat sebab tak usaha. Apa benda yang dia tak minta tapi dia usaha dapat? Apa dia? Rezeki. Betul kan? Macam orang kafir, dia minta tak berdoa pada Allah minta rezeki, tapi dia dapat rezeki mana lebih banyak, dia ke kita? Sebab apa? Cuba tengok senarai orang terkaya di Malaysia. Siapa dia? Ada Ustaz Muin? Tak ada. Semuanya. Tapi mereka kaya, mereka usaha ke sebab mereka berdoa? Usaha. Orang Islam pula, dia minta hidayah 17 kali sehari. Itu yang wajib lah. 17 kali sehari. Tapi tak dapat-dapat. Apa pasal? Sebab dia tak usaha. Jadi kalau rezeki untuk makan kat dunia, untuk sementara pun dia cari, pagi sampai petang, ini hidayah nak bawa sampai ke minta 17 kali dan 17 tahun. Tak dapat. Sebab tak usaha. Semua manusia tahu tak tempat rezeki dia? Tahu. Office kat mana? Tahu kan? Dia tahu jalan nak pergi ke cari rezeki. Tapi tempat nak cari hidayah dia tahu tak? Tak tahu. Tapi dia minta 17 kali sehari. Berapa tahun dah? Ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia tak pernah bertanya, ya Allah, di mana hidayah yang aku minta ni? Di mana tempatnya? Dia minta hidayah tapi pergi cari rezeki. Dapat apa? Kadang-kadang rezeki itu menjauhkannya daripada hidayat. Okey. Jadi sekarang nak cari hidayat ke nak cari rezeki? Tengok dua-dua nak juga rezeki tu. Saya nak tanya, hidayat dengan rezeki mana lebih mahal? Habis kenapa nak dua-dua? Ambil yang mahal sudahlah. Betul? Kalau dapat hidayat, dapat tak rezeki? Cuba tunjuk pada saya orang yang dapat hidayah tak dapat rezeki. Bagi contoh pada saya. Dia dapat hidayah ustaz, tapi tak dapat rezeki. Sampai mati kebuluran. Siapa? Tak ada. Bahkan ada yang cari hidayat, dapat rezeki, tak makan. Dapat rezeki, tak makan. Sebab apa? Sebab dia dapat hidayat. Siapa? Pemuda kafir. Pemuda kafir cari tak hidayat. Dapat tak rezeki. Tapi rezeki dia bukan makan. Rezeki dia tidur. Kan? Boleh faham? Dia dapat hidayat. Bila dapat hidayat, semua okey. Tapi kalau tak dapat hidayat, semua KO. Okey. Okey, sekarang hidayat di mana? Mana tempat office hidayat?
Tahu tak alamat? Alamat untuk tempat ni Hidayat. Surya Jelutong. Salah satulah. Kemudian Allah beritahu nikmat apa dia? Bersungguh-sungguh dapat hidayat. Apa lagi lepas tu? Bila dapat hidayat, dia akan jadi orang muhsinin. Bila jadi orang muhsinin, siapa akan bersamanya? Allah. Pelik cara manusia berfikir. Kalau boleh dia nak duduk bersama siapa? Perempuan antara duduk dengan suami yang kaya dengan duduk bersama Allah, nak yang mana? Ini soalan untuk khas untuk perempuan. Suami kaya dengan Allah, nak duduk yang mana? Betul. Manakala suami tak balik 3 hari pun okey sebab Allah ada. Tak, lelaki jangan menjawab bagi pihak perempuan. Betul kan? Sebab itulah tengok Maryam. Dia dapat hidayat, betul. Tapi hidayat dia apa dia? Mahal. Apa mahalnya? Dia kena duduk tengah padang pasir. Suami ada? Tak ada. Apa segala kemudahan ada? Tak ada. Tapi kenapa dia hidup bahagia? Sebab Allah bersama dia. Bahagia dia. Sampai hari ni orang sebut kisah dia. Betul kan? Dia tak ada apa-apa pun. Suami pun tak ada. Tengah padang pasir. Tapi sampai hari ni dan sampai bila-bila orang sebut nama dia. Orang ambil pengajaran daripada kisah ni. Kita semua ada kekayaan, suami, isteri, kereta, semua anak ada kan? Tapi kalau kita mati, ada tak orang sebut nama kita? Adalah, tapi 2-3 minggu lah. Lepas tu, okey. Jadi carilah benda yang paling mahal dah hidup. Saya nak tekankan di sini. Di antara usaha dengan rezeki, ada kaitan tak? Sebab ramai yang terlepas hidayat, tak jumpa hidayat sebab cari rezeki. Betul kan? Sebab dia, target dia nak cari rezeki, maka terlepas hidayat, terlepas solat. Betul kan? Sebab apa? Cara dia berfikir, kalau tak usah tak dapat, maka dia usahlah. Sebab nak dapat rezeki. Soalan dia, antara usaha dengan rezeki ada kaitan tak? Ada kaitan tak? Kalau usaha, baru dapat. Kalau tak usaha, tak dapat. Ada kaitan? Tak ada kaitan. Tapi kenapa usaha? Kenapa usaha? Rezeki dengan usaha tak ada kaitan. Betul? Setuju? Betul kan ni? Kan mati level usaha lagi tinggi, usaha lagi tinggi baru dapat BM. Betul kan? Kalau usaha sikit-sikit dapat kancil je. Okey. Sekali lagi. Antara usaha dengan rezeki ada kaitan tak? Boleh. Antara usaha dengan rezeki ada kaitan tak? Iaitu bila usaha baru dapat rezeki. Bila tak usaha tak dapat rezeki. Ada? Tak ada, betul? Boleh bagi bukti. Ada orang kerja siang malam tapi tak dapat. Ada orang tak kerja siang dan tak kerja malam tapi contoh? Pemuda kahfi. Jadi macam tu kena pergi duduk kat gua lah. Dia simple je. Okey. Bayi dalam perut. Ada tak rezeki dia? Ada. Dia usaha tak? Bila bayi bekerjanya? Ada ketika dalam tempoh 9 bulan, tengok dia keluar pergi ofis. Tak ada kan? Tapi rezeki dia ada tak? Ada. Yang usaha apa dia? Mak dia. Dan masa bayi keluar perut kan, dia usaha tak? Semua diberi makan kan?
Maknanya itu bukti usaha dengan rezeki tak ada kaitan. Sebab tu ada Allah bagi rezeki tanpa usaha. Contoh, Maryam. Maryam buat apa? Dia buat ibadat. Ada tak rezeki sebelah? Ada ketika Allah bagi rezeki, ada usaha. Contoh Maryam juga. Bila Allah nak bagi dia makan kurma, Allah suruh apa? Koncang. Boleh? Jadi, usaha dengan rezeki ada kaitan tak? Pernah kita jelaskan. Usaha dengan rezeki ada kaitan tak? Oh, sekarang tak ada. Mana besok boleh berubah ni. Sebenarnya usaha dengan rezeki tak ada kaitan. Habis kenapa usaha? Sebab Allah suruh. Kita berusaha sebab Allah suruh. Allah kata fas'au ila. Fas'au apa dia? Fa iza qudiyatis salat. Apabila salat telah selesai, fantashiru fil ardi. Bila selesai salat, Allah yang perintah supaya bertebaran. Bukan sebab rezeki, tapi kita buat sebab Allah yang suruh. Buktinya ada yang bertebaran tapi tak dapat rezeki. Betul? Ada yang bertebaran daripada lepas Jumaat sampai malam dapat sikit je. Ada yang keluar sekejap tapi dapat rezeki. Sebab rezeki Allah dah tetapkan. Kalau Allah tetapkan RM5, kamu kerja pagi sampai malam RM5 lah. Tapi kalau Allah tetapkan RM500, walaupun kamu kerja apa dia? Setengah jam je, kamu dapat RM500. Ada satu kisah. Seorang lelaki duduk tepi telaga. Lepas tu terjatuh. Jadi orang tengok jatuh dalam telaganya dalam, confirm matilah. Orang pun turun angkat dia, tengok hidup. Bila hidup, orang bagi dia minum susu. Lepas tu dah okey, orang pun tanya, macam mana kamu boleh jatuh pergi tu? Sebab pelik lah. Dia pun tunjuk contoh. Bagaimana kedudukan sehingga dia boleh jatuh. Dia tunjuk contoh. Masa dia tunjuk contoh, terjatuh sekali lagi. Dan bila terjatuh sekali lagi, mati. Apa pengajarannya? Kenapa jatuh pertama dia tak mati? Sebab rezeki dia masih ada, segelas susu. Maka dia naik untuk minum rezeki dia yang terakhir. Sebab lepas tu mati. Sebab apa? Rezeki dia dah habis. Dia ada usaha? Tak ada. Jadi jangan tak usaha. Sebab usaha adalah wajib. Allah yang suruh. Sebab itulah bila kita usaha tu, walaupun tak dapat rezeki, dapat tak pahala? Sebab apa? Sebab taat perintah Allah. Allah kata pada dalam surah Al-Mulk, famshu fi manakibiha wa kulu rezeki. Berjalanlah kamu di atas, Allah suruh berjalan. Berjalan. Kenapa kamu berjalan usaha ni? Allah suruh. Jangan kata aku berusaha untuk dapat rezeki. Jangan. Rezeki dengan usaha tak ada kaitan. Ada tak anak yang umur 10 tahun, bapa dia jutawan, lepas tu jatuh kapal terbang. Dan anak dia seorang je. Anak tu dapat berapa harta? Dia usaha tak? Naik kapal terbang pun tak pernah. Betul? Sebab apa dia dapat? Sebab Allah dah tetapkan rezeki dia macam tu. Tapi usaha wajib. Boleh faham? Sebab tu orang beriman, bila faham akidah tu, hidup dia tenang, dapat 50, Allah memang dah tetapkan. Aku kerja banyak mana? Memang, sejak bila Allah tetapkan rezeki kita banyak tu? Sejak bila? Sejak bila? Masa? Masa dalam perut mak. Tak, sebenarnya Allah tetapkan rezeki kita sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Ni kita akan pindah kat sini. Bila Allah tetapkan? Sebelum Allah cipta Bukit Jelutong. Sebelum Allah cipta bumi dan langit 50,000 tahun. Sebab tu bila orang beriman, dia faham akidah, hidup dia tenang je. Dapat RM50, dia tahu memang Allah dah takdirkan. Kalau rezeki kita yang duduk dalam mulut harimau pun akan keluar balik. Tapi kalau bukan rezeki kita yang duduk dalam mulut pun terkeluar balik.
Betul? Pernah tak kita makan muntah? Pernah kan? Sebab apa? Bukan rezeki kita. Okey. Tengok besok semua tak nak pergi bekerja. Salah. Pergi bekerja, tapi apa yang Allah takdirkan, redha. Bahagialah hidup. Okey, innama sesungguhnya hanyalah yaftari mereka ataupun mendusta al-kazib, pendustaan, allazina, orang-orang yang tidak beriman. Okey. Allah nak beritahu antara tuduhan orang musyrikin kepada Nabi ialah Nabi adalah muftarin. Mereka-reka Al-Quran. Maka Allah beritahu yang suka mereka-reka penipuan pendusta ni siapa sebenarnya? Tabiat siapa ni? Tabiat orang yang la yu'minun. Orang kafir. Jadi sikap suka berbohong, bercakap dusta adalah sikap orang kafir. Orang beriman tak mungkin. Sebab itulah bercakap bohong adalah haram dan dosa besar. Haram dan berdosa besar. Nabi sebut dalam satu hadis, aku ana za'imun bi rabadil jannah. Aku penjamin kepada penduduk surga yang paling bawah. Untuk siapa ni surga paling bawah? Untuk orang meninggalkan debat. Walaupun di pihak yang benar. Dia tahu dia pihak yang benar, dia ada dalil. Tapi pihak tu memang tak ada dalil dan sesat. Tapi dia tinggalkan. Sebab apa? Nak mengelakkan pergaduhan dan sebagainya. Maka Nabi kata orang ni akan masuk syurga paling bawah dan aku penjamin. Yang kedua, ana zaimun bi fi wasatil jannah. Aku penjamin kepada mereka yang berada di tengah-tengah syurga. Bagi siapa? Liman tarakal kazib walau kana mazihan. Bagi orang yang meninggalkan cakap dusta walaupun bergurau. Hebat akhlak. Akhlak orang beriman apa dah? Dalam keadaan bergurau pun dia tak cakap dusta. Apatah lagi dalam keadaan serius. Sekarang dusta dah biasa kan? Hari ni cakap lain, besok cakap lain. Betul kan? Cakap dusta dengan anak, dusta dengan suami, dusta dengan isteri, dusta dengan sahabat, dusta dengan guru. Guru pula dusta dengan pelajar. Pemimpin dusta dengan rakyat. Okey? Jadi Allah nak beritahu yang suka mereka-reka dusta ni adalah sifat orang kafir, bukan orang beriman. Sebab tu bila ada ciri-ciri bercakap bohong, Nabi kata itu sifat siapa? 3 benda kan. Kalau ada dia munafik. Bila bercakap, munafik tu. Ataupun ciri munafik. Yang kedua, bila berjanji tak tepat. Dan bila diberi amanah, khianat. Okey, wa ulaika. Dan mereka itulah humul kazibun. Hanyalah mereka kazibun, pendusta yang sebenar. Iaitu Allah nak beritahu, dia tuduh Nabi pendusta. Tapi Allah kata pendusta yang sebenar siapa? Mereka. Sebab apa? Sebab sifat dusta ni bukan sifat orang beriman. Nabi mustahil beriman. Nabi mustahil berdusta. Heraklius, bila Abu Sufyan pergi jumpa dia, dalam bahasa Arab panggil Heraklu. Jadi Heraklu bertanya kepada Abu Sufyan,
pernah tak kamu mendustakan Nabi Muhammad sebelum dia dilantik sebagai Rasul? Abu Sufyan kata apa? Tak pernah. Bahkan kami gelar Nabi. Apa jawapan Heraklu? Kalau Muhammad ni tak pernah dusta pada orang, mustahil dia berdusta pada Allah. Mustahil dia kata Quran tu daripada Allah, tapi bukan daripada Allah, mustahil. Itu sifat orang beriman. Okey. Kemudian Allah begitu akibat siapa yang berdusta dan siapa yang murtad. Siapa yang murtad? Allah kata apa? Man. Siapa yang kafar, telah kufur ataupun telah kafir billah, kepada Allah, min ba'di, dari selepas keimanannya, illa, kecuali man ukriha, orang yang ukriha pada dipaksa, wa qalbuhu, dan hatinya mutmainnun, tenteram ataupun yakin, bil iman, dengan iman. Okey. Apa maksud ni? Allah nak bagi tahu hukum mereka yang murtad. Sebab antara ujian besar orang-orang beriman di peringkat awal Islam ialah mereka diseksa. Bila diseksa ada yang murtad. Jadi ayat ni turun kepada siapa ni? Kepada Ammar bin Yasir. Cuba buka hadis lah. Okey, hadis ni diceritakan oleh anak kepada Ammar, an Muhammad ibn Ammar bin Yasir. Kita tahu kan bapa kepada Ammar dan maknya dua-dua diseksa sampai tahap mereka dibunuh dengan kejam. Dan iman dia tak goyang. Tapi Ammar lain. Daripada Muhammad bin Ammar bin Yasir, daripada bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, akhazal musyrikun, cuba terjemah, orang-orang musyrikin telah menangkap Ammar bin Yasir, falam yatrukuhu, maka orang musyrikin tidak meninggalkannya ataupun tidak membiarkan Ammar, hatta sabba pada, sehingga dia mencela, mengutuk Nabi SAW. Jadi orang kafir musyrikin paksa Ammar kutuk Nabi, kutuk Islam. Wa zakara aliyatahum bi khair, dan sehingga Ammar menyebut Tuhan-Tuhan berhala tu baik. Tuhan kamu ni berhala bagus, Tuhan Muhammad ni tak bagus, sampai tahap tu. Summa tarakuhu, bila Ammar dah cela Nabi, cela Islam dan puji berhala, maka orang musyrikin lepas, bebaskan Ammar. Falamma ata Rasulullah SAW, maka tatkala Ammar datang pada Rasulullah SAW, qal, ma wara'aka, apa di belakang engkau ni sebenar? Nampak rupa engkau ni lain sikit. Qal, maka kata Ammar, syarrun, habis. Syarrun ni jahat. Maksud dia, habislah aku, celakalah aku. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kenapa? Ma turiktu. Apa makna ma turiktu? Aku tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan, hatta niltu minka,
Sehingga aku niltunya aku mencela ataupun mengata buruk pada engkau wahai Muhammad. Wa zakartu, dan aku sebut alihatahum, tuhan-tuhan mereka dengan benda yang baik. Aku kutuk engkau dan aku puji Tuhan mereka. Maka Nabi pun tanya. Tak boleh angkat. Kaifa tajidu qalbaka? Nabi pun tanya. Nabi tak cepat menghukum. Walaupun kata-kata dia kufur tak? Yalah, dia kutuk Nabi, kutuk Islam dan puji berhala. Kufur, kata-kata kufur. Tapi tengok macam mana Nabi apa dia? Tabayyun. Kan? Nabi tanya, masa kamu kutuk aku, kutuk Islam, macam mana hati kamu? Adakah mulut saja ataupun hati sekali? Maka kata Ammar, hati aku mutmainnan, tenang, yakin dengan iman. Jadi hanya mulut saja. Maka jawapan Nabi, in adu fa'ud. Okey, kalau sekiranya mereka ulang dan menyeksa engkau dan memaksa engkau supaya kutuk aku, maka ulang macam kamu buat tadi. Mana boleh tak? Kalau kita kena seksa, tak tahan, orang suruh kita kutuk Islam, kita pun kutuk sebab tak tahan dengan azab. Boleh ke tak? Ada dalil? Dalil ni. Tapi yang terbaik apa dia? Yang terbaik ialah terus bertahan. Jangan kutuk Islam walaupun mati macam bapak dia dan macam mak dia. Kenapa Allah benarkan? Kenapa Allah benarkan boleh kutuk Islam dalam keadaan kita dah teruk sangat diseksa? Kalau bertahan, kita tak kutuk Islam dan kita tetap bertahan dengan akidah dan kita mati apa? Syahid. Tapi kalau dah tak tahan sangat, Allah kata okey, nak kutuk Islam tak apa, tapi hati kena yakin dengan Islam. Soalannya, kenapa Allah benarkan? Itulah rahmat Allah. Allah tahu manusia ni tak sama iman dia. Ada yang iman dia rendahkan. Yang penting dalam hati dia tetap yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Tapi syarat, bila kita boleh mengeluarkan kata-kata kufur? Bila tu? Dalam keadaan diseksa. Baru, jangan orang baru nak angkat senapan. Okey. Tak boleh. Ini betul-betul kena seksa dan tak tahan baru boleh. Kalau daripada awal lagi, kalau kamu tak cakap tak kutuk Islam, aku pecat kamu. Kita berkata okeylah. Sebab ada dalil kisah Ammar. Salah tu. Salah. Okey? Dan di sini apa yang Allah nak bagi tahu sebenarnya? Apa mesej Allah nak bagi tahu? Siapa yang kufur? Kecuali mereka yang berkata kufur tapi hati dia yakin dengan iman. Yang tu tak apa. Tapi kalau dia kufur dengan mulut dan hati sekali, maka Allah sangat murka pada mereka. Sebenarnya apa mesej Allah nak bagi tahu ni? Allah nak bagi tahu bila orang tu betul-betul ikhlas menegakkan Islam, dia sampai tahap kena seksa, sampai tahap dia tak tahan, maka dibenarkan untuk berpura-pura. Itulah nilai Islam. Itulah harga yang patut dibayar oleh mereka yang menegakkan Islam. Dan kita, ini kisah Ammar salah satulah. Banyak lagi kisah-kisah lain kan. Kisah Bilal bin Rabah kena seksa kan. Dan Khabbab bin Al-Arat kena seksa sehingga dia jumpa Rasulullah dekat Kaabah. Dia minta pada Rasulullah, ala tad'u lana ya Rasulullah, kenapa kamu tak berdoa untuk kami kepada Allah supaya Allah bagi kemenangan? Ala tastansiru lana, kenapa tak minta pertolongan Allah? Kami dah teruk, kena tak tahan dah. Apa jawapan Nabi? Apa jawapan Nabi? Kan Nabi rahmatan lil alamin kan? Sahabat kena seksa dan mengadu. Apa kita agak jawapan Nabi? Nabi kata, okey, malam ni aku bangun tengah malam. Tak. Siapa tahu apa jawapan Nabi? Muka Nabi merah.
Muka Nabi merah. Sebab apa? Nabi pun bawa contoh orang-orang terdahulu. Nabi kata orang-orang dahulu bila mereka buat kerja dakwah sampai tahap ditangkap, ditanam separuh badan, digergaji tengah-tengah sampai terbelah dua, dan sikit pun iman mereka tak goyah. Dan ada yang disikat dengan sikat besi tinggal tulang, sikit pun tak menjadikan mereka murtad. Jadi Nabi kata apa? Kamu tak sabar. Itu Nabi marah. Nabi bukan marah sahabat minta doa, tapi Nabi marah sebab tak sabar. Poin dia tak sabar. Makna nak tegakkan Islam bayarannya mahal. Bayaran mahal. Okey? Okey, lepas tu dia kata apa? Hadis ni dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, dan juga Baihaqi, dan disahihkan oleh Hakim mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi Allah kata siapa yang kufur, siapa yang murtad. Bila ni? Setelah dia beriman. Ini yang antara orang kafir mati kafir dengan orang Islam yang Islam kemudian murtad. Yang mana lebih teruk azabnya? Murtad kenapa? Sebab yang murtad ni otak dia dah rosak sangat dah. Kenapa? Sebab dia dah dapat Islam, duduk dalam cahaya, tiba-tiba keluar nak masuk kegelapan. Memang teruk lah. Yang kafir tu memang gelap daripada awal. Ini dah masuk Islam, dah cerah, tiba-tiba nak masuk dalam kegelapan. Memang teruk. Sebab tu Nabi kata siapa yang murtad kena hukum dia apa dah? Bunuh. Sebab dia satu lagi dia akan memberi kesan kepada orang lain. Walakin akan tetapi man, siapa yang syaraha apa dia? Telah siapa yang telah lapang bil kufri, dengan kekufuran. Ya Ammar bin Yasir tadi, dia lapang dengan kekufuran dari segi perkataan, tapi hati tak. Yang ni, siapa yang lapang kekufurannya dari segi sadran. Apa makna sadran? Dada. Maksud dada di sini ialah hati. Sebab tu syaitan kalau dia nak kacau, dia mana tempat dia kacau? Allazi waswisu fi sudurin nas. Maka siapa yang murtad, mulutnya dan hatinya murtad, Allah kata fa'alaihim, maka ke atas mereka ghadabun, kemurkaan, minallah, dari Allah, walahum, dan bagi mereka azab yang besar. Okey, di sini syarah. Ini bahasa Arab ni, tapi dah jadi bahasa Melayu. Bila orang Melayu guna perkataan ni? Syarahan kan? Syarahan daripada perkataan ni lah. Jadi kalau kita terjemah lapang. Tapi apa kaitan lapang dengan syarahan? Apa kaitan? Nak ke mana tu nak dengar syarahan? Apa kaitan? Sebab bila dia jahil, tiba-tiba bila dengar syarahan, apa akan jadi hatinya? Lapang. Setelah dapat ilmu, pencerahan. Okey? Dan di sini apa maksud lapang dengan kekufuran? Maksud dia lah cinta. Dia cinta kufur, dia cinta maksiat. Lawan dia apa dah? Lawan dia apa dah?
Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Surah Az-Zumar ayat 22. Wa huwa ala nurin min rabbih. Cuba terjemah. Allah kata, maka siapa yang syarahallah, Allah lapangkan. Tapi lapangkan dadanya, sadrahu, dadanya untuk apa? Untuk Islam. Yang tadi Allah lapang dengan, yang tadi kufur, cinta pada kufur, cinta pada maksiat. Yang ni Allah lapangkan dadanya untuk Islam, iaitu cinta pada Islam, seronok beribadat. Apa saja yang Allah timpa pada dia, dia lapang je terima redha. Jadi Allah nak tanya, adakah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam sama dengan orang yang Allah sempitkan hatinya untuk Islam? Adakah sama? Jawapannya tak. Sebab tu nikmat paling besar yang Nabi dapat apa dah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan hati engkau? Kehebatan Nabi, beza Nabi dengan Nabi Musa. Apa dia? Beza Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad, alam nashrah, kami telah lapangkan hati engkau. Nabi Musa, Rabbi syrahli. Jadi biasanya apa? Nabi Muhammad, Allah sendiri melapangkan hati. Nabi Musa minta dulu, Rabbi syrahli sadri. Wahai Tuhan, lapangkan. Nabi Musa minta Allah, Nabi Muhammad, Allah kata, kami telah lapangkan. Okey. Cuba buka ayat ni. Ada lagi ayat lain. Surah apa? Okey. Ini yang berkaitan dengan ayat tadi. Allah kata apa? Kalau orang tu kafir, Allah akan tutup jalan-jalan untuk mendapat hidayah. Allah tutup telinga, Allah tutup mata, Allah tutup hati. Dan ini ayat ni menegaskan lagi, siapa yang tak dapat kebaikan tu, siapa tak dapat hidayah, confirm puncanya daripada diri dia. Allah kata apa? Walau, cuba terjemah. Dan jikalau alimallah, Allah mengetahui fihim, pada mereka itu ada khairah. Kalau Allah tahu orang tu ada nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, apa Allah buat pada orang ni? La asma'ahum. Allah bagi dia dengar. Dengar apa? Khairah, kebaikan. Allah bagi dengar Al-Quran, Allah bagi dengar tazkirah, Allah bagi dengar benda-benda yang baik. Bila tu? Kalau Allah tahu dalam hatinya ada kebaikan. Walau asma'ahum, tapi hati orang ni tak ada kebaikan. Bila tak ada kebaikan, dia tak dengar. Dan Allah buat andaian. Walau asma'ahum, dan jikalau Allah dengarkan juga pada mereka yang hati orang tu tak nak kebaikan, apa akan jadi? La tawallau, mereka tetap berpaling. Kita bagilah dengar ayat Quran 30 ayat ke 30 juzuk ke, dia tetap menolak. Sebab apa? Dalam dirinya tidak ada kebaikan. Okey. Sebab itulah jangan main-main dengan apa? Dengan Al-Quran. Nabi kata apa? Man yuridillahu bi khaira. Siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, Allah buat apa? Yufaqihu fid din. Allah bagi dia dengar dan dia faham agama. Okey, kita ambil satu ayat lagi. Balik pada ayat kita. Okey. Satu lagi ayat. Apa punca semua ni? Manusia kufur, tak nak kebaikan, tak nak cari hidayah. Puncanya ialah zalika, demikian itu, bi'annahum, bahawa sesungguhnya mereka istahabu. Tadi kita dah jumpa. Apa makna istahabu? Sangat mencintai
Mencinta apa? Al-hayat dunia. Kehidupan dunia. Alal akhirah dibanding kehidupan akhirat. Jadi Allah nak beritahu semua punca manusia tak dapat hidayah, tak nak hidayah, puncanya ialah penghalang utama cinta dunia. Hubbu dunia. Sebab tu seorang sahabat Abdullah bin Jundub dia kata, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cuba terjemah. Hubbud dunia, cinta dunia, ra'su, kepala, kulli, setiap, khati'ah, dosa. Semua dosa berpunca pada cinta dunia. Dosa mengumpatkan. Sebab apa? Cinta dunia, dia nak dia ditonjolkan, nak merendahkan orang, tak hormat pada mak bapak sebab cinta dunia, bunuh mak bapak sebab cinta dunia, rasuah, menipu, semua berpunca daripada punca dunia. Sebab tu boleh tak orang beriman memiliki dunia, tapi dunia orang beriman di tangan. Bila di tangan maksud apa? Senang je nak lepas bila masa. Yang susah nak lepas bila hati, dunia masuk dalam hati. Okey, cuba buka surah Yunus ayat 6 dan 7. Ayat 7 dan 8. Tengok Allah mencela orang yang cintakan dunia. Cuba terjemah. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang la yarjuna, tidak mengharap. Allah nak mencela ni orang yang tidak mengharap, tidak bercita-cita, tidak tamak liqa'ana. Mana dia tak ada cita-cita pun nak jumpa Allah. Dalam kepala dia tak ada nak jumpa Allah. Jauh sekali daripada tamak. Bila dia tak cinta nak jumpa Allah, makna apa? Ada satu benda, iaitu waradu bil hayatid dunia. Dia redha dengan kehidupan dunia. Bila redha dengan kehidupan dunia, Allah tak ada. Bahkan bukan setakat redha, wa tama'annu biha, mereka apa maksud? Dapat dunia seronok macam dapat syurga. Dapat dunia menjadikan jiwanya tenang. Sebab tu kata Imam Hasan Basri, orang beriman bila buat amal soleh dan ketaatan, hatinya takut dan risau. Orang yang tak beriman, bila buat dosa, dia rasa aman. Boleh faham? Orang beriman bila buat amal soleh rasa takut dan risau. Takut dan risau apa ni? Takut tak diterima. Orang yang tak beriman bila buat maksiat rasa aman. Sebab apa? Betul kan? Dia bila contohlah dia menipu, dia rasa aman tak? Dia rasa aman kan? Siapa ada pengalaman? Orang yang menipu ke, rasuah ke, dia rasa aman. Buktinya apa? Dia buat lagi. Kalau dia tak rasa aman, dia rasa gelisah, apa jadi? Dia tak buat, dia bertobat. Betul kan? Dan orang beriman pula, bila buat amal ketaatan, dia rasa takut. Hasil takut apa dia buat? Tambah lagi, elok lagi. Sebab apa? Yang dah buat belum tentu diterima. Jadi ini punca musibah paling besar, iaitu orang yang bila dia tak mengharap jumpa Allah, maka automatik dia akan redha dengan kehidupan dunia. Bahkan dia rasa tenang, bahagia dengan dunia dia.
Dan akhirnya wallazina hum an ayatina ghafilun. Mereka lalai daripada apa? Ayat-ayat Allah. Tak ada masa dah. Nak baca Quran, nak tadabbur, nak tazkirah, tak ada masa dah. Sebab disibukkan dengan dunia. Kemudian Allah bagi ancaman. Punca cinta dunia. Punca cinta dunia, kesannya apa? Ulaika, mereka itulah ma'wahumun nar. Apa ma'wah? Tempat kembali daripada awal. Allah tak kata mereka akan masuk neraka. Tak. Allah kata tempat. Apa maksud? Beza tak mereka masuk neraka dengan tempat kembali mereka neraka? Beza tak? Apa beza? Kalau mereka masuk neraka, ada kemungkinan mereka keluar. Tapi kalau tempat kembali mereka neraka, makna itulah tempat tinggal mereka yang kekal. Orang tanya, kamu tinggal di mana? Boleh tak bagi alamat? Nombor 3, Jalan AU5A, neraka Jahannam. Alamat dia, kekal. Dengan sebab apa? Bima kanu yaksibun. Disebabkan apa yang mereka kerjakan. Okey. Jadi dunia jangan letak dalam hati. Yang punca kedekut-kedekut tu kan. Sebab masuk dalam hati lah. Okey. Habiskan. Ada lagi ayat tu? Dah habis dah? Ha? Oh, ayat tadi? Cuba bagi ayat tadi. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah la yahdi, la yahdi sama dengan ayat tadi, tidak akan memberi hidayat kepada siapa ni? Kaum yang kafir. Samalah. Kalau orang tanya, sekarang Allah kata Allah tak akan bagi hidayat pada orang kafir. Jadi adakah tak bagi hidayat pada semua orang kafir? Sampai bila-bila? Jawapannya, kalau kita tengok ayat ni, apa sebab Allah tak bagi hidayat? Sebab mereka kafir. Jadi cara nak dapat hidayat, bertaubat. Bertaubat daripada kekufuran, dapatlah hidayat. Bahkan boleh kata semua para sahabat asalnya kafir. Mana lebih kuat Islamnya? Yang revert dengan yang lahir Islam? Boleh bagi pengalaman? Di mana lebih kuat Islamnya? Tapi kalau kita dengar ceramah-ceramah kan, yang hebat-hebat, yang terkesan tu biasa orang yang revert kan. Kalau ustaz-ustaz ni yang lahir daripada Islam tu kadang-kadang tak terkesan kan, gelak kan. Okey, bisa? Hari ini kita sambung besok insya-Allah. Okey, saya ada nak buat pengumuman sikit . Dia masalah besar. Masyarakat kita apa dia? Masalah besar masyarakat kita. Oh, cinta dunia. Sebelum ni tak keluar pun cinta dunia. Malam ni baru keluar. Jahil lah, jahil kan. Jahil agama, tak kenal Tuhan kan, betul kan?
Semua yang tak beriman tu sebab jahil. Sebab tu masyarakat Arab Mekah, walaupun ada mereka tu tokoh-tokoh koprat, tapi tetap digelarkan masyarakat jahiliah. Sebab tak kenal Tuhan. Jadi begitu ramai masyarakat kita yang jahil agama, tak kenal Tuhan, tak kenal Islam. Sebab apa? Sebab tak ramai pendakwah. Betul kan? Yang ramai ialah penceramah. Dan penceramah pula kadang-kadang terhad di tempat-tempat tertentu. Adapun yang majoriti masyarakat yang di luar sana, kadang-kadang tak sampai dakwah. Jadi untuk menampung kelompongan tersebut, pihak Pertubuhan Ghulam Ad-Dakwah Selangor insya-Allah akan tubuh Akademik Ghulam Ad-Dakwah. Akademik Ghulam Ad-Dakwah. Target utama kita ialah untuk menyampaikan ilmu ke seramai yang mungkin. Dan ilmu tak akan sampai kalau melainkan orang tu jadi pendakwah full time. Betul? Jadi target kita bukan nak wujudkan pelajar yang akan sambung pelajaran ke mana-mana. Bukan. Kalau nak sambung ke pelajaran, pergilah masuk sekolah. Kemudian sambung ke universiti. Kemudian pergilah ke Timur Tengah. Tapi tak ramai yang sambung sampai universiti, pergi ke Timur Tengah, balik jadi pendakwah full time. Tak ramai. Kan? Jadi kita nak melahirkan pelajar yang faham Al-Quran, yang mahir dalam bahasa Arab, yang boleh baca kitab-kitab Arab, dan mahir dalam sirah Nabi SAW, dan juga mahir dalam fiqh, hadis, dan juga amalkan sunnah Nabi daripada bangun pagi sampai sehingga nampak akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Sebab senjata paling utama bagi pendakwah ialah ilmu tu betul, tapi yang paling penting yang memberi kesan pada mad'un siapa? Apa dia? Akhlak. Kana khuluquhu Al-Quran. Bahkan Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan tidak lain tidak bukan untuk membentuk akhlak yang mulia. Tapi sekarang akhlak masyarakat kita tak adalah teruk, tapi teruk pada dulu. Betul kan? Umur 17 tahun dah bunuh kawan dia. Umur 17 tahun. Dia belajar kat mana tak tahu. Jadi kita nak lahirkan pendakwah-pendakwah yang bila habis kat sini, dia tempoh dia 3 tahun je. Mahir dalam bahasa Arab, mahir dalam tadabbur Al-Quran, mahir dalam sirah Nabi, mahir dalam fiqh dan hadis, dan akhlak dia akhlak Al-Quran. Dan kita akan tambah supaya dia juga mahir dalam bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Sebab sasaran kita, macam kita mengajar tadabbur ni, tadabbur tak sampai pada masyarakat Cina. Sebab biasa orang Cina tak dengar tadabbur dalam bahasa Melayu, kan? Dia kena terjemah juga. Ataupun orang yang tadabbur kena cakap bahasa Cina. Jadi target kita dalam masa 3 tahun, kita boleh keluarkan pendakwah. Habis 3 tahun, tak ada sambung belajar dah. Pergi kita hantar ke mana-mana tempat yang masyarakat ramai sangat yang dahagakan ilmu. Okey? Jadi kita akan jadi matlamat yang kita lahirkan apa dia? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Kita nak lahirkan manusia terbaik di sisi Allah. Siapa? Yang berdakwah. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar dan Nabi cakap. Tapi tak ramai yang endah apa Nabi cakap. Tapi bila mak bapak cakap, masyarakat cakap, nak jadi orang terbaik kena gaji besar. Kan? Nak jadi terbaik mesti jadi apa-apa je lah. Tapi yang Nabi cakap nak jadi terbaik kena jadi pendakwah. Tak ramai yang endah. Betul? Tapi semua mengaku dia adalah umat Nabi Muhammad dan cinta pada Nabi. Apa yang Nabi buat tak ramai yang buat. Okey? Jadi kita nak bentuk pelajar supaya jadi terbaik di sisi Allah.
Dan semua manusia tidak akan mulia melainkan bila dia faham Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Apa Nabi sebut dalam satu hadis, yarfa'illah bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat sebahagian manusia dengan Al-Quran, dengan Al-Quran. Allah angkat, Allah muliakan dia. Dan wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan sebahagian manusia dengan Al-Quran juga. Jadi manusia boleh mulia dengan Al-Quran dan jadi hina pun dengan meninggalkan Al-Quran. Okey. Itu antara target kita lah. Syarat kelayakan belum berkahwin. Belum berkahwin. Sebab dia akan belajar di sini full time, duduk di asrama kita. Belum berkahwin. Yang kedua, lelaki sahaja. Perempuan ada peluang? Ya. Kalau dia ada anak lelaki. Umur dia 15 hingga 25 tahun. Kita tak nak ambil kecil. Sebab apa? Sebab kita nak 3 tahun, lepas tu jadi pendakwa. Kalau kecil, lambatlah. Kan, saya ustaz, panjang cerita-cerita saya. Saya nak belajar sini sekejap, lepas tu nak sambung ke lain. Pergi ke lain terus. Berakhlak mulia. Bersedia dibentuk untuk menjadi pendakwa. Bukan engineer, bukan doktor, bukan pilot. Tak, kita perlukan pilot yang tadabbur Al-Quran. Ini satu. Rasanya sini ada seorang je pilot yang tadabbur Al-Quran. Tapi di luar sana masih ramai. Kita tu ada seorang pilot tu, dia selalu ikut kelas tadabbur. Dan masa dia fly pun, dia download tadabbur, dia dengar masa dia fly tu. Syarat dia juga mampu membaca Al-Quran dengan baik. Jangan Iqra' pun tak boleh, dah nak minta kat sini. Pergi belajar Iqra' dulu, lepas tu dah boleh baca, datang sini. Visi akademi ini ialah untuk menjadi peneraju pusat akademik dakwah melalui ilmu pengetahuan dan latihan praktikal berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya melahirkan pendakwah yang berkalibar, serba boleh. Serba boleh dari segi apalah? Bahasanya, kemahirannya, yang dapat menyebarkan ajaran Islam dan menghadapi sebarang situasi. Misi akademik kami adalah peneraju pusat latihan pendakwah. Kami menyediakan ilmu pengetahuan dan latihan praktikal untuk pendakwah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kami melahirkan pendakwah berkalibar dan mampu menghadapi sebarang situasi. Kami komited untuk membentuk pendakwah yang mampu menyebarkan ajaran Islam serta memberi manfaat kepada ummah. Silibus akademik, tadabbur Al-Quran, asas dia. Kita tahu kan Nabi, dengan sebab Nabi ajar Al-Quran kepada sahabat, lahir tak pendakwah-pendakwah yang hebat? Nabi hantar siapa ke Madinah? Mus'ab bin Umair. Apa yang Mus'ab bin Umair belajar daripada Nabi? Al-Quran. Sehingga ada kata ulama, cukuplah Mus'ab bin Umair ni mengislamkan 2 orang hebat di Madinah. Sa'ab bin Mu'az dengan seorang lagi, Usaid bin Khudair. Kata ulama, cukuplah Mus'ab bin Umair mendakwahkan 2 orang ni. Kenapa? 2 orang ni di bawah dia, 2 orang ni ketua. Di bawah dia beratus-ratus, beribu. Bila 2 tu Islam, yang bawah pun beriman. Hasil siapa ni? Mus'ab bin Umair, pendakwah yang dihantar oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang dipelajari oleh Mus'ab bin Umair daripada Rasulullah? Asasnya Quran. Okey. Jadi silibus paling utama ialah tadabbur Al-Quran. Jadi pelajar akademik ni, kelas tadabbur online ni dia mesti masuk wajib. Yang ada ni wajib juga, tapi tak wajib berat lah. Pelajar akademik wajib, mesti ada setiap masa. Yang kedua, fiqh dan hadis. Kita akan ajar fiqh berdasarkan hadis sahih. InsyaAllah kita akan pakai buku Syarah Bulughul Maram. Yang ketiga, bahasa Arab. Bahasa Arab kita nak pelajar kita ni dalam tempoh 3 tahun, dia boleh bercakap Arab, dia boleh baca kitab-kitab Arab, boleh rujuk kitab-kitab tafsir muktabar. Boleh bahasa Arab, Arab apa semua, dan dia boleh mengajar bahasa Arab. InsyaAllah. Kemudian yang keempat, sirah Nabi.
Dia siapa yang tak faham sirah, dia tak akan faham dengan lengkap Al-Quran. Sebab sirah adalah gambaran pelaksanaan Al-Quran secara hidup. Lepas tu bila ditanya pada Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Al-Quran. Macam mana Al-Quran? Sirah Nabi. Jadi dua tu tak boleh dipisahkan. Dan juga amalan sunnah. Kita tengok ramai yang belajar agama, tapi sunnah Nabi tak diamalkan. Contoh, doa-doa dan zikir harian kan. Doa pakai baju, ramai yang tak amalkan. Doa selepas makan, mengikut sunnah yang sahih. Berdoa ketika nak pergi ke masjid. Berdoa bila nak masuk masjid. Berdoa bila keluar masjid. Berdoa bila hujan. Berdoa bila petir. Berdoa dan zikir sebelum tidur. Berdoa bila orang buat baik pada kita. Kan? Banyak sangat. Tapi ramai yang belajar agama tak amalkan. Dan kita juga nak setiap pelajar ni baca zikir pagi petang. Sebab itu ciri-ciri orang yang berakal. Iaitu berzikir pagi dan petang. Kita nak juga pelajar kita ni amalkan sunnah Nabi. Solat subuh berjemaah wajib. Solat 5 waktu berjemaah wajib. 5 minit sebelum azan dah ada kat masjid. Macam mana kita nak jadi pendakwah? Macam mana nak jadi ustaz? Tapi kalau zaman Nabi tak pergi solat jemaah, siapa? Orang munafik. Nabi nak bakar rumah. Jadi kalau nak jadi pendakwah, dia kena jadi contoh terbaik dalam semua sudut. Lepas pergi solat subuh berjemaah, kita minta dia tunggu di masjid. Buat apa? Zikir pagi. Kemudian tunggu sampai terbit matahari. Sunnah Nabi. Dan setelah terbit matahari, tunggu 15 minit, solat 2 rakaat. Apa kelebihannya? Ya Allah, banyak yang tak diamalkan. Jadi kita nak pelajar kita ni bukan setakat teori, tapi praktikalnya. Okey. Kemudian, dan kita akan tambah bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Hubungi kami. Nombor telefon ada? Tertera? Ada tak? Ha? Ada? Okey. Nombor telefon tengok kat skrin tu. Alamat pun tengok kat situ. Alamat email pun ada kat situ. Ha? Semua ada? Mana lagi? Jadi pendaftaran boleh buka Google Form. Google Form. Boleh buka dan boleh daftar. Kita buka tempoh pendaftaran 2 hari. Hari ini dah sampai 7 September. Kemudian setelah terkumpul semua, kita akan tapis. Katalah yang mohon tu 50 ke 100 ke, kita akan tapis. Setelah tapis, mungkin kita pilih daripada semua tu 50. Kemudian kita akan panggil interview. Tengok mak bapaknya siapa. Mak bapak ikut tak kelas tadabbur. Supaya apa? Supaya anak belajar sama dengan yang mak bapak belajar kan. Sebab banyak masalah. Anak belajar agama, mak bapak tak. Jadi kita ajar kat sini, balik-balik rumah, dia ikut siapa? Ikut yang di rumah tu. Kita nak keselarian antara mak bapak dengan anak tu. Okey. Jadi lepas 3 tahun nak kerja apa? Jangan tanyalah. Kerja terbaik. Kerja terbaik, kerja gaji paling mahal. Berapa ribu? Paling mahal. Sebab itulah Nabi kita SAW, gaji Nabi paling mahal. Apa bukti? Bila dia masuk surga, tempat yang paling tinggi. Sebab dia apa? Sebab dia pendakwah. Okey. Boleh? Jadi sebelum mohon tu, tengok IC umur berapa. Sampai 25 kita bagi tempoh. Okey? Dah. Antara tenaga pengajar yang akan mengajar, saya sendiri, Ustaz Usama dan Ustaz Azmi dalam bahasa Arab. Ustaz Azmi yang selalu ikut kelas tadabbur dan bahasa Arab, yang selalu menjawab dalam kelas bahasa Arab. Okey, cukup ah? Ada soalan? Tak ada.
Kalau tak ada, kita insya-Allah kita jumpa lagi pada pagi besok. Besok ada kelas sirah nabawiyah kat sini pukul 10.30. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم